dilaksanakan sekarang tidak membenarkan Suhas Esports mengambil hero fighter jungle tersebut. Tetapi kalau mereka nak ikut apa yang dikatakan oleh Uncle, mungkin Bruno boleh dibawa masuk, tapi tidak, mereka lebih gemar untuk lakukan safe pick terlebih dahulu. Roger yang akan diambil 33% win rate, bukanlah antara yang tertinggi, tetapi dalam situasi ini Roger lah yang paling sesuai untuk pasukan Homeboyz. Ya, benar sekali. Sebab kalau mereka memilih Link terlebih dahulu, itu bermaksud Roger akan jatuh ke tangan pasukan Suhas. Dengan match up sebenarnya, kalau kita tengok dari sudut hero, Roger sememangnya boleh memenangi one-on-one terhadap Link. Jadi memang sukar untuk Link mendapatkan kill ke atas Roger. Sebab itulah Roger diambil terlebih dahulu, dan ini memberikan Suhas Esports satu tekanan yang besar dalam memilih jungler yang bersesuaian untuk mereka. Tapi Hayabusa yang telah pun dipilih bersama-sama dengan Lolita. Ya, tiada lagi pilihan jungle yang boleh dibawa masuk. Mungkin Link, tetapi dengan match up dengan ahli-ahli pasukan Homeboyz mungkin agak sukar sedikit kalau Link dibawa masuk untuk pasukan Suhas Esports. Dan kerana itulah mereka memberikan kepercayaan sekali lagi kepada Box untuk menggunakan Hayabusa demi mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Dengan adanya Lolita yang akan digunakan oleh DS, Numen 16, position dia sangat-sangat penting, kesabaran dia sangat-sangat penting nanti. Tapi sebenarnya ada cabaran yang besar, dugaan yang besar akan mendatang kepada DS seandainya Numen 16 ingin digunakan. Kerana lihat daripada pasukan Homeboyz, mereka ada knock up daripada Paquito, mereka ada knock up daripada Sekeling Eagle, mereka ada pullback daripada Yin Yang Overturn. Jadi Numen 16 ini mudah sahaja boleh digagalkan terus. Dan untuk Lolita, Numen 16 bukanlah seperti Tiger yang mana kalau dia gagal untuk mengeluarkan ulti tersebut, ianya akan reset semula cooldown untuk skill tersebut. Tapi ini dia punya cooldown akan terus dikira. Ya, benar sekali. Jadi untuk DS apabila ingin menggunakan Numen 16, dia kena tunggu saat yang sesuai, dia kena sorok di dalam bush, sembunyikan Numen 16 nya ketika ingin mengeluarkan ultimate-nya tersebut. Anda kata tak dapat the full effect pun tidak mengapa, kerana Numen 16 boleh memperlahankan pergerakan pasukan pihak lawan, iaitu pasukan Homeboyz yang sedang berusaha untuk mencari mata kemenangan mereka untuk mengurangkan lagi kekurangan yang sedang dimiliki oleh mereka pada musim permulaan Liga kita pada kali ini. Ya, dan Uncle sedikit tertarik dengan penggunaan Cloud yang mana ianya akan terus memberikan full stack apabila Glue menggunakan split. Tapi sekarang ini perlawanan yang ketiga telah pun dihentikan seketika. Dia dah naik dah. Kalau ikut graf tadi dia dah naik. Aduh, terhenti sedikit. Tapi tidak mengapa ya. Mungkin ada sedikit technical isu yang sedang berlaku dengan usaha mereka daripada organizer kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi berbalik kepada drafting seperti tadi, anda agak ada sebut pasal Cloud. Dan Cloud ini seperti mana Popodoka, seperti mana-mana marksman sekalipun harus diberikan ruang untuk dia mendapatkan farm, untuk dia mendapatkan stacking, dan yang paling penting sekali nak jaga stacking dia tersebut supaya dia boleh mengeluarkan damage yang lebih besar ke arah pasukan pihak lawan, supaya dia boleh menggunakan Blazing Duet dengan lebih efektif. Itu yang paling penting sekali. Ya, benar sekali. Dan sekarang ni sebenarnya untuk Cloud, ramai orang sebenarnya tidak bersetuju ataupun kurang bersetuju penggunaan WarX terhadap Cloud. Tapi sebenarnya ianya memberikan kesan yang agak besar dari segi penetration dan juga damage. Seperti mana yang kita tahu, bila kita nampak Cloud dimainkan, kita akan menyiapkan item pertahanan yang secukupnya untuk berhadapan dengan Blazing Duet. Jadi dengan adanya WarX, ianya akan menambahkan lagi penetration dan tambah pula dengan Inspire sebenarnya. Blazing Duet plus Inspire sebenarnya cukup pedih kerana buff yang dikenakan kepada Inspire sebenarnya memberikan damage itu sangat terasa. Benar sekali. Itu yang kita harus saksikan sebentar daripada sudut itemization. Adakah adakah pasukan Homeboyz iaitu Anip akan menyiapkan WarX terlebih dahulu ataupun item yang berbeza sebagai first item beliau. Dan sekarang ini untuk kita menyaksikan, kita masuk semula
ke dalam Land of Dawn, game yang ketiga, game penentuan di antara kedua-dua pasukan ini. Pasukan Suhas Esports akan mulakan langkah mereka di pasukan berwarna biru, manakala pasukan Homeboys akan mula di pasukan berwarna merah. Nampaknya keadaan masih lagi tenang untuk kedua-dua pasukan. Kedua-dua jungler nampaknya hanya memberikan fokus kepada mengambil buff masing-masing. The Ace tidak mampu untuk mengganggu terlalu banyak ketika ini kerana kita semua faham Lolita dia kalau masuk dia takkan berjaya untuk keluar melainkan menggunakan flicker. Jadi itu akan menyebabkan pembaziran berlaku di awal perlawanan. Namun begitu, nampaknya kedua-dua pasukan sudah pun menunjukkan sedikit agresif di sini. Satu serangan telah pun dikeluarkan di bahagian tengah. AJ berjaya memberikan tekanan manakala Irfan terpaksa pulang ke belakang berhadapan dengan EV yang menggunakan glue. Ya, benar sekali. EV sepatutnya boleh mendapatkan kelebihan dekat EXP lane tersebut. Anda kata dah dapatkan level 4, lagi mudah untuk dia menambahkan nyawanya semula tanpa perlu pulang ke base. Tapi sebut pulang ke base, lihat Anip nyawanya sangat-sangat rendah, terpaksa pulang terlebih dahulu menambahkan nyawanya semula supaya dia tidak tertinggal sebarang minion wave di bahagian gold lane tersebut. Ya, dan Angka sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan match up di antara HY dan juga Anip. Dan kalau kita ikut buku lah Adin, memang Popol akan menang 1v1 ke atas Cloud. Tapi sekarang ni it's all about mechanics. Mekanik siapa yang lebih tinggi, dialah yang akan mengungguli perlawanan tersebut. Dan lihat Saiful melakukan babysitting ke atas Anip, memastikan yang Anip tidak diberikan tekanan yang terlalu tinggi di fasa awal perlawanan. Ya, dan kita lihat pada sudut turtle sekarang ini akan dimulakan terlebih dahulu oleh Box. AJ bersama dengan DA juga telah berdekatan antara satu sama lain untuk memastikan Box boleh mendapatkan turtle ini tanpa sebarang gangguan, tanpa sebarang masalah. Vince ada cubaan untuk mendapatkan, tapi kita lihat sekarang masa semula, tapi DS yang akan securekan turtle yang pertama. Ogi Shadowcase juga telah digunakan pakai Irfan sekarang ini, cuba untuk melarikan diri. First blood akan didapatkan oleh TB di bahagian atas, namun begitu serangan balas daripada pasukan Suhas Esports bersama-sama menjatuhkan Irfan. Wow, satu serangan pantas di antara kedua-dua pasukan dan nampaknya angka boleh kata satu kemenangan kecil sebenarnya untuk pasukan Homeboys di mana mereka berjaya mendapatkan turtle sebenarnya, Suhas. Mereka berjaya mendapatkan turtle dan berjaya mendapatkan kill. Dan kepada semua, jangan lupa untuk gunakan First Blood Bounty ini untuk mendapatkan 6 keping nugget percuma di dalam pembelian RM50 minima. Ya, benar sekali. EV di bahagian bawah diberikan asakan, tapi tiada masalah untuk EV lakukan serangan semula ke atas Saiful. Seolah mengatakan, saya tak kacau awak, tak perlu nak kacau saya di bahagian bawah sebentar tadi. Tetapi pengacauan kemungkinan akan dilaksanakan ke atas Anip yang terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Dia boleh bau ada ancaman yang sedang menanti beliau. Wow, walaupun serigala adalah milik Popol, tetapi Cloud yang ada deria bau yang lebih tinggi terhadap bahaya yang mungkin mengunjungi beliau. Dan sekarang ni hampir minit yang keempat, kedudukan masih lagi sama, 1 kill untuk kedua-dua pasukan. Dan dari segi kutipan gol kita dapat lihat hanya 100 sahaja, tak sampai 100 pun perbezaan gol di antara kedua-dua pasukan. Namun kita dapat lihat rotasi di antara kedua-dua mereka seolah-olah melakukan mirroring di antara satu sama lain. Benar sekali, mirroring dan juga gerakan yang pasif buat ketika ini, tidak ingin mengambil sebarang risiko, tidak ingin mengambil sebarang serangan yang mungkin boleh membahayakan diri sendiri. HY daripada tadi akan diberikan asakan oleh Saiful dan juga Anil. Satu gigitan akan dilaksanakan ke atas Saiful. Rotation telah dilakukan kali ini. Teknik Eagle hanya untuk membeli masa sahaja kan, tetapi dijatuhkan terlebih dahulu oleh HY. Tapi DS telah menggunakan Numinan Blast-nya seketika tadi. Wow, satu kerugian sebenarnya. Satu ulti yang cukup-cukup penting digunakan hanya untuk menjatuhkan Amazon. Tapi sekarang ini di kawasan total. Untuk mendapatkan data Blazing Duet telah digunakan pakai. Dan kita lihat sebentar tadi satu pertarungan yang agak menarik telah dimulakan, tetapi terpaksa diberhentikan buat seketika. Saya pun tak sempat untuk lihat siapa yang dapat turtle sebentar tadi sebab mungkin saya terlampau fokus ke dalam team fight yang dilaksanakan seketika itu. Ya, kalau tersangka tadi Homeboys yang berjaya mendapatkan dengan bantuan Blazing Duet daripada Anit. Dia membuka Blazing Duet dan melakukan zoning terhadap 3 lagi pemain pasukan Suhas dan itu membenarkan untuk mereka mendapatkan turtle ataupun lebih tepat mencuri
kembali turtle tersebut daripada diambil oleh Suhas. Ya, benar sekali. Dengan sekali lagi harapan segala isu dapat diselesaikan. Buat ketika ini untuk kedua-dua pasukan kita tak boleh nak bincang dengan lebih banyak sebab keadaan stabil saja antara satu sama lain. Tak nampak lagi satu pasukan ataupun mana-mana pasukan yang mendapatkan leading yang lebih tinggi antara satu sama lain. Namun begitu, gerakan yang dilaksanakan oleh pasukan Homeboyz nampak lebih kemas nak dibandingkan di game yang pertama. Mereka fokus untuk menangkan lane mereka terlebih dahulu dan di mana Saiful sebentar tadi berkali-kali memberikan bantuan ke atas Anik supaya dia dapat jaga Anik, tapi beliau yang ditangkap, beliau yang dijatuhkan. So Saiful dalam waktu menjaga Anip, dia juga kena jaga diri dia sendiri supaya tidak tertangkap. Ya, tapi masih lagi di fasa awal perlawanan. Untuk seorang Roma, mati sekali atau mati dua kali tidak begitu pantas, dengan lebih selesa. Ya, benar sekali. Dan sekarang kita akan sambung semula ke dalam perlawanan kita. Minit yang keempat, 2 berbalas 1 Saiful. Baru saja kita sembang pasal beliau akan diberikan serangan skill akan digunakan pakai. Tetapi Ogi Shadowkill bersama dengan Baik Kupa yang akan menjatuhkan beliau buat kali yang kedua. Dengan tiada babysitter, Claude iaitu Anip sedang berhadapan dengan masalah yang cukup besar. Dan Battle Mirror Image telah pun terlebih dahulu diletakkan di bahagian belakang dan menyebabkan pasukan Suhas Esports mudah saja mengambil turret yang pertama. Ya, AJ sebentar tadi boleh saja pergi ke bahagian belakang tapi dia tidak perasan ada Battle Mirror Image di dalam booth tersebut. Kalau dia tahu, saya pasti dia dah parking, dia dah tunggu terlebih dahulu dekat kawasan tersebut. EV sekarang ni split diguna pakai tapi tak berjaya untuk melaksanakan sebarang serangan mahupun untuk melarikan diri. Lihat bagaimana pasukan Homeboyz walaupun terpaksa mengkorbankan turret di bahagian atas, at least mereka berjaya untuk mendapatkan turtle. Ya, perlu diingatkan damage Lycan Pound sebenarnya sangat besar. Tapi sekarang ini HY di bahagian bawah berhadapan dengan sedikit masalah. Tapi DH dah pun tiba untuk memberikan bantuan. Nombor 16 telah pun digunakan hanya untuk memberikan tekanan kembali kepada pasukan Homeboyz. Tapi lihat sekarang ini Chibi melakukan serangan. Bahagian belakang bersama dengan Saiful, tapi again bukan mudah untuk menangkap DH. Masih lagi ada flicker, masih lagi ada ruang untuk melarikan diri. Vin telah tunggu di bahagian belakang. Kagura dengan adanya Jingyang overturn, tetapi fokus akan diberikan kepada turret terlebih dahulu. Pasukan Suhas Esports cuba sedaya upaya untuk mengusir keluar ahli-ahli pasukan Homeboyz. Sekarang ini Vin hampir diperangkap, tetapi dengan adanya Matilda, dengan adanya Guiding Wings, pasukan Homeboyz akan berputus untuk melarikan diri. Ya, AJ sebentar tadi gagal untuk meletupkan kesemua perangkap yang diletakkan kerana tekanan yang diberikan sebenarnya daripada pasukan Homeboyz sangat tinggi. Namun sekarang ini pasukan Suhas Esports telah pun memulakan turtle. Irfan masuk daripada bahagian belakang. Chibi Retribution yang lebih tepat berjaya untuk mencuri turtle tersebut. Bot sekarang ini akan dikejar Sekeni Eagle bersama dengan Irfan, bersama dengan Vince. Yang overturn juga semua telah digunakan pakai, tetapi Box masih lagi bernyawa, cuba untuk mengejar Irfan semula. EV juga telah tiba dan Irfan yang menjadi the solo mangsa sebentar tadi di dalam pertarungan yang agak hangat di kawasan turtle. Satu berhadapan dengan tiga. Irfan mengambil risiko yang sangat tinggi sebenarnya telah pun menghukum diri sendiri. Dia hampir-hampir saja menjatuhkan dua pemain pasukan Suhas, tapi bantuan yang diberikan cukup tepat. Dan sekarang ini kita dapat lihat DS sedang dalam perjalanan untuk menyiapkan Dominance Ice. Ini akan memperlahankan lagi kelajuan serangan Cloud di fasa mid game. Sebentar lagi Chibi dalam bahaya. Termakan perangkap, tapi Nombor 16 tak berjaya untuk dikenakan ke atas Chibi dengan adanya Guiding Wings daripada Cypher menyelamatkan serigala jadian tersebut. Jadi sekarang ini pasukan Homeboyz berjaya untuk mengelakkan diri daripada bencana yang boleh dikatakan agak besar di kawasan bawah. Hampir sahaja. Tapi Adin, Angka nak tanya sedikit satu soalan. Kalau kita tengok pada Popol and Kupa, ianya mengingatkan Adin kepada kartun apa waktu kita kecil dulu? Agak sukar untuk fikir sebab kita punya umur agak beza. So mungkin kartun yang saya tengok lain daripada Uncle tengok. Tapi sebelum itu kita lihat sekarang ini. Ogi Shadowkill telah digunakan. Tapi hanya untuk membunuh diri sahaja. Box, apa yang telah dilakukan oleh beliau seketika tadi? Dia cuba untuk menangkap siapa-siapa sahaja yang berada di hadapan dan cuba untuk melakukan clear terhadap minion sahaja untuk memastikan turret di bahagian tengah tidak berjaya untuk dimusnahkan oleh pasukan Homeboyz. Namun lihat sekarang ni pasukan Homeboyz mereka bebas untuk melakukan kerosakan di mana-mana
mana lane yang mereka tuju. DS dalam bahaya. Larikan diri DS, larikan diri, tetapi nampaknya pelarian tersebut tak berjaya untuk dilaksanakan. Walaupun dia korbankan diri dia, dia menyelamatkan HY sebentar tadi dan pada waktu yang sama berjayalah juga mereka untuk dapatkan turret di bahagian bawah. Ya, dan okey Adin. Oi, main personal nampak umur tapi sekarang ni AJ kehilangan nyawa dengan agak banyak serangan daripada Anip. Berjaya untuk memaksa AJ untuk berundur ke belakang. Lord nampaknya telah pun dimulakan oleh pasukan Homeboys. Berdatangnya pasukan Suhas memberikan sedikit sebanyak serangan, cuba untuk memberikan sedikit sebanyak serangan balas, tetapi pasukan Homeboys akan berputus untuk meleraikan defense ini. Irfan berjaya untuk mendapatkan HY, satu penangkapan yang baik. Datangnya box di bahagian belakang. Ogi Shadow King Luminous Blast tidak terkena kepada sasaran, tapi Irfan mungkin akan dikorbankan di sini. Box berjaya untuk menambahkan riwayat di bahagian belakang. Adanya EV dah bertinggi ke atas Chibi. Serikan kejadian ini adakah akan dijatuhkan ataupun tidak? EV masih lagi cuba, masih lagi berusaha, tapi nampaknya tidak berdaya untuk menjatuhkan Chibi. Nampaknya cakaran lebih keras ada di tangan Roger. Mungkin cakaran tu menyebabkan satu concussion di kepala Glue yang mana dia masuk ke dalam turret, menerima extra damage yang besar menyebabkan dia lebih mudah untuk dijatuhkan sebentar tadi. Ya, dengan harapan dia macam nak bunuh diri, tapi kill tersebut akan diberikan juga kepada Chibi sebenarnya. Satu usaha yang baik tapi tak berjaya untuk direalisasikan oleh EV. Ya, nampaknya Lord ini mungkin akan dimulakan sekali lagi, tapi lihat box telah pun reset semula Lord ini, namun Chibi telah pun memulakan sekali lagi. Saiful telah pun membantu untuk melakukan zoning, memberikan vision kepada Chibi dan lihat pergerakan ke semua pemain di dalam map, semuanya menuju ke arah Lord sekarang ini, Adit. Ya, 10,000 saja nyawa Lord ini. Kita lihat di bahagian hadapan. Blazing 2 cuba untuk mendapatkan DS tapi nampaknya tidak berjaya. Lord akan didapatkan oleh Chibi. Pertarungan akan diteruskan lagi. EV dah ditinggal di bahagian belakang, tapi Chibi tidak kira. Dia akan mendapatkan popor dan kupas terlebih dahulu. Vince akan melarikan diri terlebih dahulu, tetapi EV masih lagi sempat menjatuhkan Vince sebentar tadi. 2 berbalas dengan 1. Akan tetapi pasukan Homeboys berjaya untuk mendapatkan Lord tersebut dan sekaligus Mara di bahagian tengah berjaya untuk mendapatkan turret milik pasukan Suhas Esports. Untuk keadaan pasukan Homeboys sekarang ini, Anip dah pun mendapatkan power spike yang cukup-cukup menakutkan. Sebentar tadi Blazing 2 yang dibuka hampir-hampir menjatuhkan AJ, namun mujur AJ masih ada Black Shoes, tetapi kerosakan yang dilakukan oleh Anip masih lagi tidak boleh disangkal, di mana damage dia sangat-sangat menakutkan. Dan kini Lord telah pun mara di bahagian atas bersama-sama dengan Anip. Saya akan hypercritical sedikit dekat DS sekarang ini sebab Luminous Blast dia belum lagi kita lihat berjaya untuk merangkap pasukan pihak lawan. EV dah jalankan tanggungjawab yang baik. Dia dah bertinggit di bahagian belakang, tapi dengan tiadanya bantuan agak sukar untuk EV nak sustain damage, nak jatuhkan target yang telah ditinggit oleh Glue ini. Lord di bahagian atas, akan tetapi saya pasti pasukan Suhas Esports dengan adanya Popor dan Kupa dan juga AJ, mereka boleh menjatuhkan Lord ini. EV di bahagian paling hadapan masih lagi ada Immortality beliau. Box sekarang ni diperangkap untuk pergi ke bahagian hadapan, cuba untuk memberikan Ogi Shadow King, tetapi dengan adanya bayangan di bahagian belakang hanya nak mengusir keluar saja ahli-ahli pasukan Homeboys. Ya, pertahanan yang baik dilakukan oleh pasukan Suhas Esports daripada serangan bersama-sama dengan Lord oleh pasukan Homeboys. Dan sebentar tadi Uncle faham yang mana persoalan diajukan oleh Adin sebentar tadi, kenapa DS tidak berjaya untuk mengenakan Luminous Blast kepada pemain-pemain pasukan Homeboys. Okey, semuanya adalah kerana tekanan yang diberikan, especially daripada Irfan. Tapi sekarang ini Irfan ke hadapan dan ke belakang semula, cuba untuk melakukan serangan Blazing 2 yang begitu besar daripada Anip sekarang ini, cuba untuk merata ahli pasukan Suhas Esports, tapi nampaknya tidak berjaya. Saiful terlampau hadapan sangat, terpaksa melarikan diri. Dengan adanya guiding wings, mudah saja beliau untuk mengundurkan diri. Akan tetapi Box cuba sedaya upaya, cuba mengeluarkan segala shuriken yang beliau ada, namun begitu masih lagi tumpul, masih lagi belum cukup untuk menjatuhkan ahli pasukan Homeboys yang masih lagi bernyawa dan boleh melarikan diri. Ya, inilah kelebihan bila ada Matilda di dalam komposisi pasukan tersebut.
guiding win. Bukan sekadar boleh menarik pemain-pemain yang lain, tapi juga menambahkan perisai di HP mereka. Jadi ini akan menyebabkan untuk pemain-pemain pasukan Homeboyz lebih sukar untuk dijatuhkan. Dan bayangkan kalau guiding win ini dikombokan sekali dengan Blazing Duet oleh Cloud. Ini akan menjadi satu serangan yang berjarak sangat-sangat jauh. Muncul ada Guardians Bulwark daripada DA sebentar tadi menahan semua Blazing Duet yang dikeluarkan. Okay, pertarungan akan dimulakan sebentar saja lagi. Lot yang kedua, round yang kedua. Ayo kita saksikan apakah yang akan berlaku. EV sekali lagi, dia akan pergi di bahagian belakang. Dia akan cuba mengganggu Cloud ataupun Chibi daripada mara ke hadapan Saiful. Diberikan serangan, perlu berhati-hati. Kedudukan HYHY, Irfan masih lagi ada di dalam bidang EV telah menggunakan split blade sekarang ini. Perlu mengundurkan diri dengan begitu pantas sekali. Chibi sangat-sangat agresif. Anip masih lagi ada Blazing Duet. Bila-bila masa saja boleh digunakan pakai. Tetapi beliau akan undurkan diri terlebih dahulu, fokus semula ke atas Lot ini yang semakin lama semakin kurang nyawanya. Kita lihat bagaimana kedudukan box sekarang ini. Nampak gayanya pasukan Suhas Esports akan biarkan saja Homeboyz mendapatkan Lot untuk menang pertarungan tersebut. Ya, Lot mudah sahaja diambil dan ini akan memberikan tekanan yang lebih tinggi lagi terhadap pasukan Suhas Esports. Chibi 601. Kematian bukanlah sahabat untuk Chibi di perlawanan sekarang ini. Anip 005 tapi Uncle yakin dengan item yang telah pun disiapkan, dia dah ada Demon Hunter Sword bersama-sama dengan Wind of Nature dan juga Golden Staff. Ini akan menyebabkan damage yang dikeluarkan cukup tinggi untuk Anip. Ya, benar sekali. Dengan adanya Lot di bahagian atas pada minit yang ke-15, kalau pasukan Homeboyz percaturan mereka tepat pada waktunya, saya pasti mereka boleh mendapatkan inhibitor turret. Bukan itu saja, malah boleh mendapatkan kristal milik pasukan Suhas Esports sekarang ini yang harus mendirikan benteng pertahanan mereka. EV masih lagi keras, masih lagi ada immortality yang boleh digunakan pakai untuk beliau absorb segala damage yang bakal dikeluarkan oleh pasukan Homeboyz. Kini telah tibanya Lot di bahagian atas, terus saja menyondol inhibitor turret tersebut. Damage akan diberikan dan terus saja menumpaskan inhibitor turret milik pasukan Suhas Esports yang sekarang ini hanya berlega sahaja di dalam base mereka tersendiri. Ya, nampaknya pasukan Homeboyz tahu di manakah had mereka untuk melakukan sesebuah serangan. Mereka dah dapat inhibitor turret. Mereka tidak mengambil risiko yang besar. Tapi sekarang ini EV targetkan telah pun dilakukan. Tapi ada jab boleh digunakan dengan mudah melarikan diri. EV dalam bahaya. Satu pancingan yang baik daripada EV Numi 16 kena kepada sasaran. Tapi di mana damage-nya Anip yang akan mengeluarkan Blazing Duet yang begitu besar. Tetapi pasukan Suhas Esports cuba untuk melarikan diri sepantas yang boleh sekarang ini. Tiada lagi kematian yang dicatatkan. Akan tetapi inhibitor turret yang menjadi tumpuan perhatian buat pasukan Homeboyz. Satu demi satu turret akan ditumbangkan. Dan sekarang ini pasukan Homeboyz dengan ketiadaan minion di bahagian tengah, mereka akan tunggu terlebih dahulu, resetkan skill mereka untuk masuk ke pusingan yang seterusnya. Hampir minit yang ke-17. Ya, 8 kill berbalas 6 tapi Vince dalam bahaya ketika ini. Ultra Transit telah pun digunakan namun di Ace berjaya untuk menjatuhkan Vince dan itu dapat pertarungan telah pun meletus di sekarang ini, Adin. Irfan tumbukan demi tumbukan, tinju demi tinju sekarang ini. Tetapi Saiful akan dikorbankan terlebih dahulu. Immortality telah dibuka namun begitu Blazing Duet daripada Anip di bahagian hadapan sekali. Berjaya untuk menjatuhkan AJ dan lihat di bahagian belakang. EV terpaksa mengusir keluar perlawanan ini. DS masih lagi sempat. EV walau bagaimanapun berjaya untuk menumpaskan Vince tetapi terpaksa mengkorbankan nyawanya sendiri. HY dan DS saja tinggal untuk pasukan Suhas Esports mempertahankan segala marwah mereka sekarang ini. Ya, hanya inhibitor turret di bahagian tengah sahaja yang tinggal. Namun pasukan Homeboyz kita dapat lihat menghabiskan minion satu persatu. Nombor 16 cuba untuk dilepaskan. Namun nampaknya Irfan yang tertangkap dan Irfan terpaksa menggunakan immortality beliau dan pertarungan telah meletus sekali lagi, Adin. Yo, HY perlu berhati-hati. Tetapi DS yang akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu benteng pertahanan yang baik sebenarnya daripada pasukan Suhas Esports. Berjayalah mereka pertahankan kristal mereka daripada ditumpaskan sebentar tadi. DS walaupun terpaksa korbankan nyawa, jiwa dengan raganya habis berjaya untuk mempertahankan diri untuk melanjutkan game ini sehingga ke penghujungnya. Ya, satu lagi lot
lot yang ketiga sekarang ini cuba untuk diambil oleh Chibi bersama-sama dengan pasukan Homeboys yang lain. AJ hanya membuka map saja untuk melihat berapa banyak HP lagi lot yang tinggal. Tapi lihat zoning yang dilakukan oleh Saiful begitu baik, memberikan tekanan. Sekeliling Eagle telah pun digunakan. AJ terperangkap, Blackshot telah pun digunakan. Dan lihat bagaimana AJ ada Winter Trencher tapi tidak bermakna takdirnya akan diakhirkan dengan begitu saja. Bersama dengan EV, double kill akan dimiliki oleh pasukan Homeboys sekarang ini yang terus bersorak demi mendapatkan kemenangan, demi mendapatkan mata mereka sekarang ini. Lot akan muncul bila-bila masa sahaja. Namun begitu, pasukan Homeboys telah bersiap sedia dengan kekuatan mereka untuk menumpaskan inhibitor turret ini. Box cuba untuk menggunakan Augie Shadow Kill, cuba untuk pergi ke bahagian belakang, cuba untuk melambatkan sedikit masa sekarang ini, tetapi tidak bermakna. Cakaran Chibi masih lagi tajam, masih lagi berbisa, berjaya menumpaskan jungler pasukan Suhas Esports sekarang ini. Anep, gerakan yang nakal di bahagian bawah, cuba untuk memaksa minion mara terus ke hadapan, tetapi Blazing Duet bersama dengan ahli pasukan Homeboys satu demi satu diratakan dan Kristal menjadi fokus. Pasukan Homeboys berjaya menewaskan Suhas Esports 2 berbalas 1. Mata yang cukup-cukup penting untuk pasukan Homeboys berjaya untuk diraih mereka pada hari ini. 2 mata telah pun disecure sekali ini. Pasukan Homeboys menunjukkan fokus yang cukup-cukup tinggi dalam mendapatkan kemenangan di dalam perlawanan ini terhadap pasukan Suhas Esports. Wow, ayo kita beralih kepada mic check untuk saksikan debaran kehangatan ini.